ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'd. Saudara penerbit dan bersama Hadir Syarudin, saya pendengar ini mulia Allah sekalian. Kita sedang membincangkan ayat yang ke-29 dari surah Sad, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Sadaqallahul azim. Maksudnya, inilah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan keberkatan, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya orang-orang yang punya fikiran mendapat pelajaran. Demikianlah saudara-saudara ini rahmati dan dikasihi Allah sekalian, perkataan barakah yang telah kita pelajari dalam kuliah-kuliah yang terdahulu adalah merujuk kepada subut al-khairi al-ilahi, kebaikan yang bersumberkan daripada Allah Subhanahu wa taala, natijah dari keimanan dan ketakwaan kepadanya. Kata Rawi al-Asfahani dalam huraian beliau, satu yang solid, yang mantap, yang punya kebaikan yang melimpah ruah, beraneka ragam, serta berkesinambungan. Jadi 4 syarat ni kalau ada pada satu yang kita miliki, maknanya ada keberkatan saudara. Baik waktu, baik rezeki, baik kepada isteri atau pasangan kita, suami kita ataupun anak-anak, maka inilah dia dipanggil sebagai keberkatan. Kalau kita lihat dalam kisah yang dikemukakan oleh almarhum Profesor Dr. Hamka tentang penceritaan kehidupan beliau di Malinjau, di Sumatera sana. Bila ayah kepadanya masih hidup, seorang alim yang hebat. Ayah kepada Abu Hamka ini adalah seorang alim yang mengamalkan ilmunya, dibunuh oleh Jepun. Sebelum itu, tempat daerah yang beliau huni adalah satu daerah yang makmur. Padinya, tanamannya, kesuburannya, pokok-pokoknya, kehidupannya, semua ada ketenangan. Tapi bila orang alim sepertinya sudah tiada lagi, orang saleh sepertinya sudah tiada lagi, maka semuanya hilang, luput dalam sekelip mata. Negeri bertukar seolah-olah jadi neraka panasnya, dan anak-anak muda terlibat penggunaan dadah dan sebagainya. Tapi bila orang alim ada, orang saleh ada, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, keberkatan itu melimpah ruah, datang, tidak putus-putus. Maka ini makna keberkatan. Sebab dalam syarat dipanggil birkah. Birkah ni makna kolam. Kolam yang mana menampung air ini, air itu kedudukannya mantap, tidak meleleh, tidak turun, tidak pergi ke mana-mana. Walaupun disedut 1000 liter sekalipun tasik yang luas ini, dia tidak akan berkurangan air ini. Itu makna keberkatan. Jadi segala bentuk penambahan yang tidak dapat diukur oleh akal, oleh panca indera kita, maka inilah yang dipanggil sebagai barakah. Kita telah bincangkan perkara ini dalam kuliah yang terdahulu ketika membahaskan, mentafsirkan surah Al-A'raf. Baik, saya pendengar ini rahmati dan dikasihi Allah sekalian. Baik, sama-sama kita mengingati hadis yang diajar oleh Nabi SAW bentuk doa kepada seorang sahabat yang namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ini adalah seorang khadam kepada khadam Rasulullah SAW. Bukan seorang khadam pembantu kepada manusia yang terhebat, iaitu Nabi Muhammad SAW. Sampai Nabi wafat, dari hari Nabi datang ke Madinah ini, Anas cukup berbangga kerana menjadi khadam kepada Rasulullah SAW. Ada anak namakan Anas, nama yang penuh keberkatan. Nabi telah mendoakan untuk Anas bin Malik ini dengan doa yang masyhur, dan doa ini boleh saudara dapatkan dari buku satu-satu doa daripada hadis-hadis sahih yang saya dedikasikan kepada para pendengar sekalian. Doa-doa ini kadang-kadang ditulis tangan, susah untuk dibaca. Tapi bila tulis dalam buku, moga-moga menjadi jariah untuk kita sama amalkan. Kerana bila mati kita ni tak ada benda yang tinggal, melainkan 3 sumber saja. Sadaqatin jariyah, wa ilmin yuntafa'u bihi, wa waladin salihin yad'ulah. Mati kita yang tinggal 3 saja, saudara. Moga-moga ilmu yang ditulis seperti ini menjadi jariah untuk sama-sama kita amalkan. Jariah, sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, diamal orang tidak putus-putus, tidak berhenti. Dan yang terakhir sekali, anak yang saleh. Anak yang saleh ini telah kita bincangkan panjang dahulu dalam surah Luqman. Baik, doa yang Nabi munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Anas bin Malik. Ada saya titipkan dalam buku satu-satu doa daripada hadis-hadis sahih yang berwarna hijau ini. Allahumma akthir malahu wa waladahu wa wassi' lahu fi darihi wa barik lahu fima a'taitahu
wa ahsin 'amalahu wa atil hayatahu ala ta'atika wa ahsin 'amalahu waghfir lahu. Ya Allah, banyakkanlah hartanya dan anak-anaknya. Luaskanlah rumahnya. Berkatilah dia. Ini perkataan barik lahu bima ataitahu. Berkatilah dia pada apa sahaja yang kau kurniakan kepadanya. Wa atil hayatahu ala ta'atika. Panjangkanlah umurnya dalam keberkatan. 4. Wa ahsin amalahu. Perilukkanlah amalannya. Waghfir lahu. Dan ampunkanlah dosanya yang telah lalu dan akan datang. Jadi, saya pernah ini rahmati dan dikasih Allah sekalian. Dalam buku ini saya sudah pun tukar kepada Allahumma akfir mali wa waladi wa wasi' fi dari wa barik li fima ataitani wa atil hayati ala ta'atika wa ahsin amali wa fili. Kita mohon keberkatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, banyakkanlah harta kekayaan dan juga anak-anakku. Luaskanlah rumahku. Berikanlah keberkatan kepada aku atas segala yang kau berikan, yang kau kurniakan. Panjangkanlah kehidupanku dalam taat kepadamu. Perbaikilah amal salihku dan berilah ampunan kepadaku. Saya pernah dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Bukti daripada hadis ini menunjukkan harus kita berdoa panjang umur. Dalam majalah solusi yang terbaru, yang ke-24, menguraikan tentang, Ya Allah, berikan kepada aku umur, panjangkan usiaku. Rupanya dia merupakan satu sunnah Nabi Muhammad SAW, minta umur yang panjang supaya hidup dalam keberkatan. Orang salih ini tambah umurnya, tambah baiknya kepada orang. Khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu. Orang yang paling baik dengan kamu yang panjang umurnya dan berterusan kebaikannya kepada orang lain. Ini orang yang paling baik. Dan hadis yang lain, hadis sahih, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling banyak manfaatnya kepada orang lain. Jadi ini bercerita tentang keberkatan yang harus kita usahakan. Jadi Al-Quran ini dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sini adalah satu kitab yang hebat, kandungannya hak, tidak akan berubah. Apa yang telah diberitahu olehnya satu kebenaran, tidak akan ada sebarang kesilapan disebabkan tersalah ataupun terlupa. Tidak ada siapa yang dapat mengubah walaupun satu huruf. Apabila dibaca tentu akan ditegur orang. Keaslian hurufnya akan terus tetap sampai ke hari kiamat. Ini yang disebut sebagai keberkatan. Yang menurunkannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala, yang mengamalkannya akan dapat hubungan yang rapat dengannya. Yang menerima Al-Quran ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah pun mengajar kita dalam segala kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam, akhlak yang terpuji yang disebut oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, kana khuluquhul Quran. Adalah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Quran. Jadi keberkatan dalam bacanya sehingga mudah dapat dibaca, dihafal oleh siapa sahaja walaupun tidak memahami maksudnya. Hari ini kalau kita pergi ke US dan UK sekalipun ada kelas-kelas tahfizul Quran. Ini tak payah kita cerita di negara-negara umat Islam seperti Mesir umpamanya, Pakistan, Bangladesh, negara kita sendiri. Begitu ramai hufaz yang dilahirkan. Dan yang pelik, hebatnya yang menghafal Quran ni kadang-kadang tak faham guna-guna ini hafal. Ada tak perkara begini boleh berlaku pada kitab-kitab yang lain? Walaupun kitab kita tersebut kitab Samawi, tidak ada. Bible yang kita lihat di sini berbeza daripada yang ada di Amerika sebagai contoh. Berbeza daripada apa yang ada di Europe. Berbeza dengan apa yang ada di negara-negara lain. Tidak ada kesamaan langsung. Tidak ada yang menghafalnya. Saya pernah yang dirahmati dan dikasih Allah. Madailah untuk kita lihat perkara seperti ini didebatkan oleh sebagai contohnya Ahmad Didat, Al-Mujahid Al-Akbar, Syekhul Mujahidin, antara mujahid yang terhebat pada kurun yang telah meninggal dunia. Yang ada tunjuk ke Zaki Naik, seorang India yang begitu hebat dari sudut hujah akalnya, logik akalnya, sehingga memenamkan musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala di kalangan Nasara dan juga Yahud, Hindus dan sebagainya. Jadi keberkatan dalam maksud Quran yang dikehendaki di sini kata Imam As-Suyuti dalam kitabnya Mu'tarakul Aqran fi Ijazil Quran, dasarkan kepada satu hadis yang mana makna yang dikandungnya kerana Quran itu adalah satu sumber yang tidak akan kering. Malan tanqadi ajaibu. Keajaibannya tidak akan berakhir sampai hari kiamat. Tidak lekang disebabkan panas, tidak lapuk disebabkan hujan. Sehingga bagaimana banyak ditafsirkan sekalipun sentiasa ada makna baru yang belum terungkap oleh orang sebelumnya. Keberkatan juga dalam pengaruh positif Quran ini kepada manusia menyebabkan mereka ni sukses, mereka ni berjaya selalu dalam apa yang diusahakan apabila mereka menuti Al-Quran Al-Karim.
dengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Kalau kita lihat setengah dari kalangan usahawan muslim yang pegang kepada Al-Quran, bukan saja dia yang pegang Quran. Ada setengah dari kalangan usahawan muslim ini memperdengarkan Quran kepada lembu-lembu ni. Sampai lembu ini yang sepatutnya mengeluarkan susu 2 kali sehari mengeluarkan lebih daripada itu. Keberkatan datang pada lembu ke? Lembu ni dengar Quran 30 juzuk. Subhanallah, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Seperti berlaku kepada seorang usahawan muslim dari Pahang. Barangkali kita boleh cek perkara seperti ini kepada Mardi ataupun Fama dan sebagainya, mereka maklumat lanjut yang pernah kita dengar dalam media sebelum ini. Ya, keberkatan ini pada binatang sekalipun. Cuba kita ambil peranan ini untuk memperdengarkan Al-Quran Karim kepada pejabat kita, kepada staf-staf di pejabat, jabatan kerajaan dan sebagainya. Ini inisiatif kita. Seperti yang berlaku di sebuah sekolah menengah teknik di Sungai Buloh. Bagaimana pelajar-pelajar yang bukan Islam boleh masuk Islam, kerana sebelum ini diambil masa oleh pengetua untuk memperdengarkan Al-Quran Karim kepada murid-muridnya, kepada pelajar-pelajarnya. Nampaknya ini keberkatan yang terdapat pada Al-Quran Karim. Keunggulan, kebenarannya, bukti-bukti itu, kalimah-kalimah yang tersusun dalamnya, orang-orang yang mendengar pun mendapat manfaat yang besar di kalangan bukan Islam, malahan kepada binatang sekalipun. Masya Allah, saudara pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, keberkatan ini begitu hebat. Ini disebut sebagai sebut al-khairil ilahi fi syai'. Maknanya ketetapan, keberadaan sesuatu kebaikan datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dinikmati itu tidak terbatas kepada apa sekalipun, walaupun benda itu benda yang jamid, benda itu benda yang makhluk, binatang sekalipun dapat manfaat. Masya Allah. Semoga kita dapat memahami perkataan yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keberkatan dalam ayat yang ke-29 ini. Kemudian kita lihat ayat ke-30. Allah Subhanahu wa Ta'ala 30, 31, 32 dan 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wahabna li Daud wa Sulaiman ni'mal 'abdu innahu awwab. Idh 'urida 'alayhi bil 'ashyi as-safinati al-jiyad. Idh 'urida 'alayhi bil 'ashyi as-safinati al-jiyad. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فتفق مسحا بالسوق والأعناق. صدق الله العظيم. Dan kami kurniakan kepada Daud anak yang bernama Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sungguhnya dia, iaitu Sulaiman, amat taat kepada Rabbnya. Ingatlah ketika pada waktu petang dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari. Maka dia berkata, sungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik seperti kuda ini. Sehingga aku lalai mengingati Rabbku sampai kuda itu hilang dari pandangan. Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku, lalu ia potong kaki dan leher kuda tersebut. Di sini kita dapat lihat lanjutan daripada kisah yang terdahulu, kisah perjuangan Nabi Daud, seorang khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat adil, yang dipuji Allah SWT dengan 10 karakter yang telah pun kita huraikan perkara ini musim yang lalu. Kini Allah SWT ceritakan lagi lanjutan nikmat tersebut dengan pemilihan anak yang hebat yang akhirnya menjadi Nabi juga yang bernama Sulaiman. Jadi Allah mengurniakan anak bernama Sulaiman kepada Daud, dia juga seorang Nabi. Orang-orang Yahudi pada hari ini mengatakan bahawa kisah Uria, bukan Uria yang telah kita bincangkan sebelum ini, iaitu seorang panglima perang yang telah pun dihukum oleh Nabi Daud semata-mata kerana cinta kepada isterinya yang dilihat mandi tidak pakaian itu, yang telah kita sifatkan cerita ni cerita dongeng. Orang-orang Yahudi melanjutkan lagi dalam bab ini dengan mengatakan bahawa yang dimaksudkan di situ anak yang lahir daripada perempuan yang dirampas oleh jeneralnya itu dengan cara yang hina, inilah lahirnya menjadi Nabi Sulaiman. Masya Allah, kita dongeng oleh orang Yahudi ni. Tak cukup-cukup Yahudi ni memburuk-burukkan Nabi-Nabi mereka. Mereka mendakwa mereka mengikuti Nabi. Nabi-Nabi ni mengatakan bahawa Palestin itu milik mereka. Walhal sebaliknya mereka mengutuk, menghina, bahkan menunjukkan keaiban-keaiban yang luar biasa pada Nabi-Nabi ni yang mustahil berlaku kepada orang yang saleh. Apalagi seorang yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah dengan pangkat kenabian. Saya mencadang kepada para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, saya membaca daripada kitab kisah sahih para Nabi yang telah pun dicetak oleh Pusaka Imam Syafi'i dari Jakarta, Indonesia yang terdiri daripada 2 jilid. Dan untuk memahami isu-isu Israeliat ni, sila baca buku Beginilah Al-Quran Mengajar Kami. Beginilah Al-Quran Mengajar Kami yang ditulis oleh Ustaz Muhammad Nizam Abdul Qadir. Agar kita memahami ada batasan-batasan dalam kita mentafsir kalamullah. Jangan memandai-mandai.
Jangan baca satu sumber terus kita imani, kita pegang dengan penuh keyakinan. Padahal benda itu salah. InsyaAllah kita akan lanjutkan lagi perkara ini dalam kuliah akan datang. Allahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fiikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة. Saudara Profit Al-Zaman Habib, Saudara Sehubungan yang dikatakan, Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kali ini kita akan menyambung dalam surah Sad pada ayat yang ke-27, 28 dan 29. Iaitulah firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma baatila. Dzalika dhannu alladhina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus salihati kal-mufsidina fil ardh. أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. Dan kami tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itulah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu kerana mereka akan masuk neraka. Patutkah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh sama dengan orang yang melakukan kerosakan di muka bumi? Patutkah pula kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang membuat maksiat? Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan barakah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya orang-orang yang mempunyai fikiran mendapat pelajaran. Demikianlah saudara pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, terjemahan yang saya pilih dari Sahih Tafsir Ibn Katsir. Jadi Allah memberitahu bahawa dia tidak menciptakan makhluk dengan sia-sia. Allah telah menciptakan mereka untuk beribadah dan mengisyakannya. Wa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dia akan mengumpulkan mereka pada hari penghimpunan kelak, akan beri balasan kebaikan kepada mereka yang taat dan menimpakan siksa kepada mereka yang ingkar. Dan itu Allah SWT berfirman, "Wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma baatila, dzalika dhannu alladhina kafaru." Allah tidak menjadikan perkara ini sia-sia. Pernyataan bahawa perkara tersebut berlaku dengan sia-sia adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah mereka kerana pada hari akhirat kelak mereka akan diseret, dihumbankan ke neraka yang telah dipersiapkan untuk mereka itu. Jadi kemudian Allah menjelaskan bahawa termasuk keadilan dalam ketetapannya dan hikmah kejadiannya, Allah SWT tidak akan menyamakan orang-orang mukmin dengan orang-orang kafir. Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus salihati kal mufsidina fil ardh am naj'alul muttaqina kal fujjar. Di dunia ini barangkali orang-orang fujar ini, orang fajir. Fujar ini sebenarnya yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Kalau kita belajar bahasa Arab, perkataan fajar. Wal fajr maknanya satu benda yang terbelah, yang mempunyai sisi yang cukup dalam, lekuk yang cukup dalam. Jadi artinya fajar ini membelah sesuatu dengan arti kata sangat luas. Jadi agama ni, pegangan dalam hidup ni saudara yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, adalah pakaian. Jadi kalau belajar dalam surah Al-A'raf yang lalu, "Khuzu zinatakum 'inda kulli masjid." Nanti kita akan lihat, "Wa libasut taqwa dzalika khair." Pakaian ketakwaan itu lebih utama. Kerana iman ini diumpamakan pakaian. Orang yang tidak memakai pakaian adalah orang yang tidak beriman sebenarnya. Inna mimma adraka an-nas min kalamin nubuwah idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Dalam hadis yang dikumpulkan bab malu.
Orang yang tidak ada agama ni orang yang tidak malu, disanggup untuk buka pakaian ni, mendedahkan aurat ni. Ini orang tidak ada agama. Jadi perkataan fajar ni, saudara yang dirahmati ni kata sekalian, dia merujuk kepada membelah satu dengan dikata sangat luas, nampak sisinya, angle-nya, sudutnya. Jadi agama ni datang untuk menutupi kekurangan dalam diri kita ini. Dengan sebab itu Allah SWT telah menyatakan walibasi taqwa, pakaian ketakwaan, mana iman itu adalah pakaian. Seorang yang berhaka Allah SWT ni berhaka dengan penderhakaan yang besar, sebenarnya dia telah pun mengoyakkan ataupun menggunting atau apa jua kataan yang sesuai merotik ke pakaian tersebut sehingga dinamakan sebagai fajir. Fajir ni maknanya orang yang sudah tidak berpakaian lagi. Maksudnya begitu dia surat bahasa Arab. Jadi itu sebab perbezaan yang ketara yang Allah SWT telah bawakan di sini untuk kita faham di antara al-muttaqin dengan al-fujar. Al-muttaqin ni orang yang memelihara dirinya, membenteng dirinya. Ada wiqayah, ada benteng, ada satu perisai yang menjaga dirinya. Berbeza daripada fajir ini, dia sudah tidak ada pakaian lagi. Kerana dia sudah membuang hubungannya dengan Allah SWT. Maka apakah sama di antara dua pihak ini? Tentu sekali tidak sama. Maka sebagai pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, akan berlaku pada hari yang mana nescaya memang satu benda yang pastinya Allah Subhanahu Wa Taala akan menimpakan orang yang telah membuang pakaian tadi, al-fajir itu, dengan siksa yang selayaknya. Manakala orang beriman ni akan diberi balasan yang terbaik, syurga dan sebagainya yang akan kita lihat dalam ayat yang berikut. Jadi dengan adanya petunjuk ini, maka akal yang lurus dan fitrah yang jernih akan menerima bahawa sudah menjadi keharusan adanya hari kiamat, adanya hari akhirat, adanya hari yang akan memberi balasan kepada mereka yang fajir dengan yang selayak dan mereka yang muttaqi dengan kebaikan atas ketaatan yang telah dilakukan itu. Sebab itu saudara, di dunia ini kita menyaksikan orang-orang zalim, ahli maksiat ini, namun hartanya berlipat ganda. Anaknya, kehidupannya penuh dengan nikmat. Kadang-kadang dia pergi ke mahkamah pun terlepas, walaupun telah disabitkan kesalahan. Dan dia akan terus melakukan perkara-perkara tersebut, perkara-perkara kejahatan, kerana dia rasa dia bebas. Ini yang telah kita pelajari, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Orang-orang yang diberikan istidraj oleh Allah SWT, dia akan dilalai, alpa, macam Fir'aun. Jadi golongan seperti ini kita lihat di dunia mereka selamat. Mereka tidak dikenakan seorang tindakan. Tetapi menjadi satu ketetapan dalam hikmah Allah SWT yang maha bijaksana, maha mengetahui, maha adil, bahawa tidak akan seseorang itu melakukan kezaliman walaupun sebesar zarah sekalipun, biji sawi sekalipun. Nescaya akan ada balasan untuknya kembali di akhirat kelak. Jika keadaan itu tidak terlaksana di dunia ini, saudara, maka jangan bimbang. Kerana akan ada juga satu waktu, satu ketika di mana kita akan melihat selepas ini terbeliak di mata orang-orang yang muhtiin dan muqni'in muslim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa af'ilatuhum hawa. Akan tiba satu masa terbeliak di mata golongan yang kafir ini kerana melihat azab yang diperuntukkan dan mereka tidak akan lepas daripada ini. Kita telah bincangkan perkara ini dalam ayat-ayat daripada juz Amma yang lalu, dalam surah An-Naba sebagai contohnya. Yawma yaqumu ruhul malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala sawaba. Kita juga telah bincangkan surah Al-Mulk yang lalu. Kita telah bincangkan surah Al-Waqi'ah yang lalu. Saya dengar ini rahmati ini kata Allah sekalian. Maka dengan itu di hujung ayat yang kita lihat di sini, Allah SWT membimbing kita semua kepada satu hakikat, kepada satu pegangan yang harus menjadi mengikat diri kita kepada Allah SWT supaya selari kehidupan kita ini dengan tuntutannya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Jadi sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu agar kamu tidak tersasar, kamu tidak tersesat, yang penuh dengan keberkatan, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya, supaya mereka mendapat pelajaran bagi orang yang mempunyai akal fikiran. Iaitu orang yang memiliki akal, dia panggil sebagai al-lub, al-ladib. Al-bab ni jamak perkataan ladib, dia perkataan lub. Lub ini kalau kita belajar bahasa Arab, dia adalah merujuk kepada, sebenarnya yang rahmati dan dikasih Allah sekalian, merujuk kepada isi, intipati. Kalaulah kita bayangkan kelapa itu, kelapa, dia mempunyai isi di dalam, dia mempunyai kulit keras di luar.
Apa jua makanan yang, buah-buahan yang seperti ini kita akan lihat. Look, dari perkataan, contohnya kacang. Kacang ini memiliki kulit yang keras, yang menutupi isinya, dan ulul albab adalah orang yang memiliki akal yang murni, yang tidak diserubungi oleh sebarang bentuk perkara-perkara seperti kulit itu yang menghalang dari melahirkan satu idea yang baik, satu teknik berfikir yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya merenung ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakannya agar terhindar dari siksa, sedangkan orang yang menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ni pasti ada kekeliruan ataupun kesilapan dalam cara berfikirnya. Ini kan menguraikan perkataan tentang mubarak. Mubarak ni asal perkataan barakah yang membawa makna sesuatu benda yang mantap, kewajipan yang melimpah ruah, beraneka ragam, malah berkesinambungan. Jadi ada 4 syarat kepada mantap, kepada barakah ini. Yang pertama mantap, yang kedua melimpah, yang ketiga beraneka ragam, dan yang keempat berkesinambungan. Ini yang dapat dirumuskan daripada kitab Al-Muqaddad oleh Ar-Raghib Al-Asqalani. Perkataan barakah ini merujuk pada subut al-khair al-ilahi fi syai'. Subut al-khair al-ilahi fi syai'. Maknanya tetap satu kebaikan itu pada satu perkara, kebaikan yang bersumberkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah bincang tadi dalam surah Al-A'raf tadi, "Tabatahna 'alaihim barakatun minas sama'i wal ardh." Maknanya akan bukakan pintu-pintu keberkatan dari langit dan juga dari bumi untuk orang-orang bertakwa itu. Jadi peringatan kepada kita di sini agar kembali kepada Al-Quran supaya kita terselamat dari labelkan Allah Subhanahu wa taala wa huwa al-zalim dalam ayat sebelum ini. Saya pernah dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Kalau kita pergi lebih jauh tentang barakah ini, pernah disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahawa Nabi telah bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min mal." Ataupun dalam riwayat lain, "La yanqusu malun min sadaqah." Ma naqasa mal min sadaqah. Maksud sedekah ini menjadi keberkatan pada kita nampak berkurangan, tetapi hakikatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dia bertambah. Apa yang kamu pakai itu, ma labisa fa ablaita, wa ma akalta fa afnaita, wa ma tasaddaqta fa amdaita. Dalam hadis sahih Nabi telah menyifatkan bahawa yang kamu pakai itu sendiri dia akan rusuk, yang kamu makan itu dia akan lupa, yang kamu sedekahkan itu yang menilai berjalan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini makna barakah. Jadi bila Allah SWT menyebut perkataan barakah di sini, semua yang dirahmati bersama sekalian. Pernah kita bincang dengan dahulu, diambil juga perkataan zirkah. Zirkah maknanya air yang ditampung oleh sesuatu tempat, walang. Walau di situ 1000 liter sekalipun air plastik yang luas itu tidak akan berkurangan walaupun setengah inci dari permukaan yang asal. Maknanya, keberkatan Allah SWT yang Allah berikan kepada sifat seperti walang ini, sehingga ia solid, tidak hilang sama sekali, walaupun panas bagaimanapun ia tidak akan mendak. Ini tidak dapat diduga dan dirasakan oleh boleh diukur secara material selain sungai yang dirahmati dan dikasih Allah. Malahan tidak ada barometer yang dapat mengukurnya. Dari sini, segala penambahan yang tidak terukur oleh akal ini dipanggil sebagai barakah. Demikianlah sedikit ulasan oleh Ar-Raghib Al-Asqalani dan kitabnya Al-Mufradat, Mufradat Al-Fadh Al-Quran. Itu kitab tafsir yang merujuk kepada Al-Fadh Al-Quran Al-Karim. Kataan Al-Quran itu dihuraikan. Dan hebatnya kalau kita lihat kitab Mufradat ini, kataannya hampir berjamik dari dunia. Cantik sekali. Seperti disebut barakah itu dalam merujuk pada subut Al-Khair Al-Ilahi Bisyai. Subut ini maknanya kitab Al-Khair, kebaikan Al-Ilahi yang Allah SWT berikan Bisyai dalam sesuatu perkara. Lihat, pendek dia definisinya, tetapi mencakupi aspek yang berbagai. Jadi Al-Quran ini disifatkan Allah SWT sebagai kitab yang hebat kerana kandungannya adalah satu hak, kebenaran yang tidak akan berubah. Apa yang diberitakan dalam Al-Quran ini benar-benar terjadi atau akan terjadi, tidak mengalami perubahan, baik kerana kesalahan ataupun kelupaan, tidak akan sama sekali. Bila ada yang berusaha untuk mengubah Al-Quran ini walaupun satu huruf sekalipun, ataupun ada yang keliru, yang silap bacanya, akan tampil yang ramai orang untuk memperbetulkan, meluruskan kembali kesilapan tersebut. Sehingga kalau tak sah huruf, kata-kata dan kata-kata
kalimatnya terus menerus, tetap tidak akan berubah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Kami telah menurunkan Al-Quran itu dan kami yang akan melihara ini. Dari segi yang lain, Quran ini adalah satu yang penuh dengan keberkatan kerana yang menurunkannya Allah Subhanahu wa taala yang menjadi sumber segala kebaikan. InsyaAllah kita akan huraikan sedikit lagi perkara yang berkaitan dengan hakikat barakah ini dalam Al-Quran Al-Karim pada kuliah akan datang. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum.